Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah. Dengan hidayah itu kita dapat petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah jalan yang lurus untuk mencapai maksud kita dihantar, iaitu untuk menjadi kekasih Allah. Jadi jalan yang lurus, jalan untuk mencapai maksud. Kalau maksud tak tercapai, itu namanya jalan yang sesat. Kalau jalan pun tak ada, namanya orang yang tak dapat petunjuk lah. Jalan pun tak ada. Seperti orang-orang bukan Islam ni, mereka jalan pun tak ada. Jadi maksud pun tak ada. Maksud hanya untuk duduk dalam dunia ni, menghabiskan masa untuk memuaskan keinginannya, keinginan apa yang dia nak. Mereka tak ada jalan. Ada orang ikut jalan tapi tak lurus, itu nama jalan sesat. Dia ingat lurus. Jadi kenapa tak jalan lurus? Sebab dia tak ikut orang yang telah Allah tunjuk jalan lurus, iaitu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap dia jalan lurus, tapi tak ikut Muhammad, macam mana nak dapat sampai kepada maksud? Tak ikut dia. Sebab itu kita jadi orang yang sesat. Namanya waladhdallin. Jangan jadi kami di kalangan orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim. Jalan orang yang kau murkai ni, orang yang tak ada jalan. Orang tak ada jalan sebab dia tak ada maksud. Hari ni setiap orang yang mengucap kalimah ni, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pertama dia kena tahu maksud dia. Dia mengucap kalimah ni untuk apa? Untuk dia mencapai maksud hidup dia kat dunia ni. Tapi hari ni orang mengucap kalimah, dia tak ada maksud. Jadi sesatlah. Mengucap saja. Maksud pun tak tahu. Jadi maksud ni bila kita patut tahu? Bila kita mula mengucap lah. Saya mengucap ni untuk apa? Tak ada pernah tanya. Jadi tak ada orang yang tahu, kerana tak ada siapa yang tahu. Oleh kerana itu tak ada siapa yang ajar kat dunia ni. Suruh mengucap ni. Kalau kita suruh mengucap aja, apa maksud kita mengucap ni pun tak diberitahu, apa tujuannya. Enak. Diberitahu bahawa Allah jadikan kita untuk beribadah kepadanya. Beribadah tu bukan maksud dia jalan. Sebenarnya kita beribadah kepada Allah untuk dapat apa? Ibadahnya. Macam orang kata dakwah maksud hidup, itu bukan maksud. Itu jalan. Jadi bila kita kata untuk beribadah, ikut Nabi Muhammad SAW beribadah lah. Kena ada ikut orang juga, orang yang Allah hantar. Sebab itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi apa saja Nabi buat tu ikut.
Yang tak ikut tu yang kata aku ikut Nabi ini, yang ini tak ikut. Macam Nabi buat kerja mengajak manusia kepada Allah, kita tak buat. Kita semayang aja. Itu tak ikut Nabi lah tu maknanya. Kalau kita tak ikut Nabi, yang kecil-kecil itu boleh tahan sikit, yang bukan fardu. Macam kita tak, yang tak fardu, makna kita tak pakai jubah, kan? Kita tak, janggut tak ada, atau memang tak boleh tumbuk. Tapi kalau tak ikut yang fardu, seperti kerja mengajak manusia kepada Allah dan semayang, tak boleh. Jadi sekarang ni yang semayang di kalangan umat yang mengucap kalimah ni, dia tak buat kerja dakwah. Macam mana boleh dia jalan lurus? Jadi jalan lurus itu ikut Muhammad, jalan yang mereka yang kau beri rahmat. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan mereka yang diberi rahmat. Mereka yang diberi rahmat tu ialah Nabi-Nabi kan, Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi. Jadi sebab itu orang yang tak ikut Muhammad namanya jalan sesat, kerana tak tahu jalan. Dia baca tafsir Quran, ini jalan syuhada, salihin, mukhlisin, macam-macam orang punya jalan. Tak boleh. Jalan satu orang, kena ikut satu orang lah, tak boleh banyak orang. Kalau banyak orang dah bukan satu jalan, banyak jalan lah. Jadi Rashidi ni, dia pentingkan jubah dengan janggut, kerana ikut jemaah tabligh dengan keluar. Kerja mengajak manusia kepada Allah dia tak utamakan. Dan semayang berjemaah, main tahajud, puasa, zakat, tak utamakan. Zakat tak nak bagi, sedekah tak nak bagi. Itu penting besar tu. Semayang jemaah tak buat. Jadi itu tak ikut Nabi tu. Yang fardu tu tak ikut. Jadi jalan sesat lah tu. Mesti tak boleh sampai maksud. Jadi orang yang tak ikut Nabi ni, dia tak boleh sampai tujuan. Dia pun tak tahu apa tujuan. Tujuan ni untuk jadi kekasih Allah. Tak boleh dapat. Sebab itu dalam Fatihah tu, jangan jadi kami mereka yang kau murkai, dan jangan jadi kami orang yang sesat. Kerana orang yang sesat dan orang yang dimurkai Allah ni ahli neraka. Tahu? Rashidi ni ahli neraka. Walaupun dia semayang, tapi dia tak buat kerja dakwah yang fardu tu dengan sungguh-sungguh. Nak ikut Nabi pula tak boleh touch and go. Kena buat betul-betul. Mau jadi orang pemurah, nak ikut Nabi ni, tak boleh jadi kedekut. Sebab apa? Bersedekah, bagi, belanja jalan Allah dan kerja dakwah ni dan semayang ni, dia 3 perkara besar. Pertama, buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada Allah, semayang dan banyak bersedekah. Ini jalan nak jadi orang takwa. Ini mesti tak boleh tak buat. Satu orang dia semayang, tapi dia kedekut, dakwah tak buat. Keluar buat kerja dakwah, dia pakai duit orang, dia minta sponsor aja, kan? Sponsor aja, mana dah boleh. Sebab dia kata aku miskin, dia ada duit, tak boleh. Jadi mau sedekah mau banyak, semayang betul, dan mau buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kalau bersedekah aja, semayang tak ada, tak boleh lah. Tapi boleh juga. Orang bersedekah ni sebenarnya suka bersedekah ni, walaupun dia tak betul niat dia,
Tapi Allah suka tak? Lebih daripada orang kedekut. Orang kedekut ni yang suka dia adalah syaitan. Orang kedekut. Orang kedekut ni macam Rasidi, syaitan suka. Macam Pendi, Sufian, kedekut. Kan? Azri. Semua kamu ni kedekut ni tengok. Jadi kedekut ni dia tak sama. Sebab ni Allah ni dia maha pemurah tau. Maha penyayang. Jadi kalau jadi orang yang kedekut ni orang yang cinta dunia. Kan? Tak suka nak bagi harta benda yang Allah bagi kat dia di jalan Allah. Di jalan Allah mana guna untuk kerja dakwah, mengajak manusia kepada Allah, dan bagi pada orang yang Allah suruh kita bagi. Jadi bila kita bagi harta kita, kita kan buat baik kat orang sebenarnya lah. Buat baik pada diri kita. Kita nampak bila kita buat baik kat orang, bagi harta kat orang, kita ingat kita buat baik kat orang. Yalah, kita buat baik kat orang. Tapi yang sebenarnya kita buat baik pada diri kita sendiri. Kalau kita sejak buat amalan ni, cinta dunia datang, kedekut. Orang kedekut ni orang cinta dunia. Ya, macam Rasidi kedekut. Betul tak? Dia beli makanan dia je makan. Bagi kat orang tak ada. Sebab dia kata dia miskin. Dari dulu lah dia macam tu. Tak habis-habis miskin. Jadi kalau nak hilangkan cinta dunia tu, belanja. Bukan belanja kat kawan-kawan aja. Terutama kat orang yang Allah suruh kita belanja. Dan belanja harta di jalan Allah untuk kerja mengajak manusia kepada Allah. Itu paling banyak kita mau belanja. Tapi bila kerja tu pun tak dibuat, kerja mengajak manusia kepada Allah pun tak buat, macam mana nak belanja? Jadi apa jadi harta benda guna untuk sendirilah, makan, minum, rumah. Jadi banyak sangat duit, tukarlah kereta. Kerja tak buat, kerja dakwah, bagi orang miskin pun tak ada, bagi itu pun tidak. Banyak duit. Jadi apa nak buat? Besarkan rumah, tukarkan kereta, tukarkan, tambahkan isteri. Kalau perempuan, tambahkan baju, tambah bergaya. Semua dunia. Lepas tu teringat nak pergi haji, umrah, itu je buat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, dalam Islam ni, membelanjakan harta di jalan Allah ni satu benda besar. Sedekah dan zakat ni, dia bersama dengan kerja mengajak manusia kepada Allah. Sebab itu surah Fawailul lil musallin, celaka orang yang semayang. Bukan semayang tetap bagus, celaka orang yang semayang, yang semayang untuk dilihat orang, yang tak suka bagi makan pada orang miskin. Orang yang tak suka bagi makan pada orang miskin, dan dia juga menggalakkan orang lain supaya jangan bagi makan pada orang miskin, orang jahat ni. Satu orang yang sangat kedekut, dia tak mau bagi makan kat kucing dia, diikat kucing tu, makan pun tak bagi, dan tak lepaskan dia. Jadi dia masuk neraka perempuan tu. Bayangkan pada kucing kedekut pun tak boleh. Banyak orang kedekut bagi makan kat kucing, beliaran kucing kat luar. Kucing boleh lah kat luar, tapi bagi makan juga kat dia. Berapa banyak orang suka bagi makan kat kucing, bukan bagi makan kat orang miskin, kat kucing. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang pemurah.
Bila pemurah ni cinta dunia kurang. Kerana pemurah ni syaitan takut tau kat dia ni. Nyaris-nyaris dia akan dapat hidayat orang ni. Sebab pemurahnya. Pemurah ni menjadi asbab Allah suka. Dan Allah bagi orang yang pemurah bukan untuk sukakan dia, ganjaran dia kat dunia lagi. Banyak benda Allah bagi kat dia. Murah je rezeki dia. Sebab dia pemurah, dia tak dapat ke akhirat ni sebab dia tak buat untuk Allah suka. Tapi namun dia dapat juga kat dunia. Begitunya besar amalan pemurah ni. Dan bila kita kedekut, kikir, kan, ada satu orang kata, abang saya jutawan, tapi dia makan jaga betul. Bukan jaga apa, tak mahu makan luar ni. KFC, McDonald pun dia tak pernah makan. Dia makan berkira. Simpan duit. Simpan duit. Kan? Dia kata dia adalah jutawan siapa? Jadi macam itu orang nak jadi jutawan. Simpan duit. Untuk apa jadi jutawan? Tapi setengah orang dia minat nak dipanggil orang kaya. Seluruh hidup maksudnya nak dipanggil orang kaya. Kaya kalau dapat dipanggil orang kaya, kira saya berjaya. Orang kenal saya orang kaya. Jadi bila itu jadi tujuan hidup, rosak. Hari-hari kira duit. Ada satu orang dia tak simpan bank, simpan kat rumah. Kira je duit. Selepas lama kira lagi. Simpan bawah katil. Tengok-tengok, satu kali hilang dah semua. Dimakan oleh termites. Apa termites? Anak-anak makan. Menangis. Simpan banyak dekat katil, banyak hilang, dimakan anak-anak. Betapa pedihnya hati dia. Rumah terbakar, duit simpan dia. Banyak cerita tu kan. Apa yang Allah tak tentukan untuk kita takkan datang ni. Kau simpan mana pun. Macam pendi ni, simpan mana. Bila itu bukan dia punya, hilang. Simpan kat bank ke, simpan kat mana ke. Kalau bukan kita punya, sepatutnya orang miskin punya, dia akan hilang. Jadi orang suka nak simpan duit. Dan digalakkan oleh bank semua supaya menyimpan duit, tak payah ambil-ambil. Fixed deposit. Bila buat fixed deposit, dapat interest. Kau makan interest tu je. Dah lah simpan duit, cinta dunia, makan benda haram lagi. Rosak manusia ni. Macam Sufian ni, dia cinta dunia. Kenapa? Dia asyik simpan duit. Jadi bila cinta dunia, boleh cinta Allah masuk? Tak boleh. Kalau buat kerja dakwah pun tak boleh masuk juga. Cakap kalimah pun tak boleh masuk juga. Macam mana nak masuk, tak ada lagi ruang? Kalimah tu boleh masuk bila kita punya hati ni kosong kan. Dari cinta dunia lah. Dunia bukan saja duit, tapi duit lah nombor satu. Sebab itu kita disuruh berbelanja, buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan harta dan masa kita. Tak ada boleh guna harta orang atau kerajaan sponsor bagi duit, pergi keluar. Seronok lah. Tapi cinta dunia tak hilang. Macam orang yang jadi cikgu kan, dia keluar 40 hari setablik. Patut setablik tu mengeluarkan cinta dunia. Tapi dia keluar masa cuti sekolah je. Dia mana ada gaji dia kurang. Dia tak ada rasa korban langsung. Guru cikgu. Saya dapati cikgu yang buat kerja tablik ni, dia rupa je tablik, roh tak ada.
Sebab cinta dunia tak pernah hilang. Dia mana ada pernah ambil cuti tanpa gaji? Tak ada. Orang kerja lain dia ambil cuti tanpa gaji. Itu korban lah. Duit tak ada, gaji tak ada, keluar 40 hari, gaji tak ada. Jadi gaji yang ada diguna. Susah dia macam saya ni. Saya bukan cikgu. Bila saya nak keluar, saya tutup klinik saya. Tak ada income. Orang kadang ada supermarket dekat South Africa, banyak yang buat usaha tabligh. Tapi dia orang bila keluar supermarket jalan. Banyak pekerja dia, bini dia. Jadi dia orang tak ada rasa hilang duit, melainkan sikit je. Sedangkan duit lagi banyak. Orang banyak duit kena banyak korban baru cinta dunia keluar. Kalau sikit aja korban, mana cinta dunia keluar. Jadi cikgu-cikgu ni cinta dunia tak keluar. Dia orang buat tabligh aja lah, ke sana kemari, cakap kalimah, cakap kebesaran Allah, tak boleh masuk. Jadi sebab itu Allah fardukan kita supaya buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri tau. Harta diri dan masa sendiri. Orang kaya tak boleh suruh kau buat dakwah untuk aku bagi kau duit. Tak boleh. Kau kena sendiri keluar. Kau kena pakai duit kau. Dan si miskin tak boleh kata kau bagi duit kat aku keluar. Kau jangan keluar, pahala kau dapat. Tak boleh buat macam tu. Macam Rasidi buat. Dia cakap kau orang kaya, kau bagi duit kat aku. Tapi nak nampak baik sikit, aku hutang. Hutang tak pernah bayar. Sponsor lah. Jadi apa jadi? Dapat iman dari sini. Lama buat tabligh. Dah lah kalimah tak cakap, korban pun tak ada. So apa usaha tabligh tu? Banyak orang ditipu tau. Dengan kerana kedekutnya dia tak nak belanja, tak nak keluar jalan Allah lama-lama, berhenti cuti tanpa gaji tak mau. Satu orang profesor, dia keluar 4 bulan, gaji dia 10,000. 4 bulan dia kena tak ada duit 40,000. Tak ada duit. Lepas tu bukan itu saya nak bayar-bayar lain lagi. Dia bawa mungkin 2,000. Total dia korban 20,000 4 bulan. Jadi satu profesor keluar 4 bulan tanpa gaji, lain dengan satu guru keluar 40 hari tak ada gaji, tak hilang. Tapi kesan dia banyak kepada profesor tu lah. Lebih-lebih lagi kalau dia dakwah, cakap kalimah. Tapi kalau dakwah ajak orang pergi masjid je, tak apa-apa ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, proses iman ni datang ialah dunia keluar, kalimah masuk. Kalau dunia tak keluar, kalimah tak boleh masuk. Dia punya baseline lah. Ringkasnya, dunia kena keluar. Cinta dunia. Untuk dia keluar, mau korban. Keluar jalan Allah, korban. Harta sendiri. Cuti tanpa gaji. Macam tu. Pakai duit sendiri. Yang ni takut korban. Dia ingat dia boleh dapat iman dengan tak korban. Dia pakai duit bank pula. Mana boleh. Ada orang pula nak keluar pinjam duit bank pula. Dia ingat macam beli rumah ke apa. Bodoh. Mana boleh Allah izin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita kena jimat duit. Lepas tu gunakan duit yang kita jimat tu untuk jalan Allah, untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Ada duit lagi kita kena belanja kat orang miskin, anak yatim. Bukan korban Aidilfitri je, lembu tu aja. Korban hari raya haji je, tu pun kena korban juga. Tapi bukan itu je. Yang besarnya tu korban harta diri untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Yang ini orang tak nak buat. Sebab cinta dunia macam Sufyan, tak nak buat dia. Dia ingat dia buat baik pada diri dia.
dengan tak keluar dan tak korban. Sebenarnya mereka yang tak nak keluar jalan Allah, tak nak buat kerja ni, bagi masa untuk buat kerja ni, nak simpan duit, dia telah menjahanamkan diri dia ke lubang api neraka. Dia tak buat baik pada diri dia. Dia telah membuat kerosakan kepada diri dia, harming. Dia telah memberi buruk kepada roh dia. Jadi Allah SWT jadikan kita dalam dunia ni untuk melihat siapa di antara kita yang baik kelakuannya, conducts. Tujuan Allah SWT jadi kita untuk lihat siapa di antara kita yang berakhlak baik, conduct, good conduct. Good conduct, akhlak baik ni tak boleh datang kalau ikhlas tak ada, kalau iman tak ada. Kalau kita iman tak ada, bersedekah je untuk supaya Allah suka bagi duit banyak pada kita, itu cinta dunia tak hilang tu, kan? Jadi kita akan dapat faedah dari sedekah kita bila dibuat untuk suka Allah. Itu hanya boleh dapat bila iman ada kuat. Iman kuat bila kita buat kerja dakwah ni, mengajak manusia kepada Allah dengan cara Nabi. Korban harta diri, masa, sedia mati pun untuk buat kerja ni. Kalau ada tuntutan macam jihad, misal kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah, orang kafir tu istihad perang kat kita, masa tu datanglah perintah untuk perang lah. Kita kena sedia perang dan mati dan tinggalkan dunia ni. Kalau itu tak sedia, tak boleh. Mana boleh, cinta dunia hilang. Sahabat dulu Allah uji dia dengan perang. Allah SWT bagi tahu, aku boleh tak bayar buat kamu perang, bagi kamu menang aja. Boleh? Apa pasal tak boleh pula sahabat kena perang kat Badar, Uhud, nak bau ni semua. Semua tu Allah buat untuk uji dia orang, untuk hilangkan cinta dunia dia orang. Cinta bukan dunia je, cinta bini, anak, keluarga, kebun di semua. Bila dah pergi jahil, orang hari ni silap faham. Bila-bila aja ada Syria punya perang, ada jihad pun. Dia tu bukan buat perang jihad. Yang kau nak pergi sana buat apa? Ada kat Palestin ni jihad. Jihad sebut aja. Kena faham lah tuan apa makna jihad ni. Jihad ni bila kita buat dakwah pada orang bukan Islam, ajak dia ucap kalimah. Kau pergi Palestin tu ada ajak orang Yahudi ucap kalimah? Tak ada. Kalau Yahudi serang kamu sebab kamu ajak dia ucap kalimah, barulah nama jihad perang tu. Di Syria tu, dia orang tu semua nak rampas tanah. Kamu marah dia sebab rampas tanah, kamu lawan dia, itu bukan jihad. Hampir kat dunia hari ni sejak sahabat tak ada perang jihadnya. Semua perang dapat harta, tanah. Yang jihad ni zaman Nabi je. Selepas Nabi meninggal dah tak ada jihad dah. Perang dapat dunia, masuk Islam, tidak bagi jizyah, tidak kami perang kamu, lepas ni kami ambil harta kamu. Itu bukan perang macam itu yang Nabi ajar. Yang Nabi ajar, kita perang dengan kasih sayang, baik, bagus, lembut. Dia buat hal kat kita, maafkan dia. Dia buat jahat kat kita, buat baik kat dia, sehingga dia nak bunuh kita lah. Perang ke, dan datang perintah perang, apa namanya jihad. Semua yang perang berlaku zaman Nabi tu semua jihad. Sebab dia orang memerangi Nabi, sebab Nabi ajak dia orang untuk beriman. Dia orang tak nak. Kita ada buat kerja macam Nabi. Lepas tu kita sebut tu jihad, itu jihad. Orang pun panggil jihadis. Orang Taliban ni hari jihad dah tu. Dia orang tu dapat tanah. Apa jihadnya Islam dengan Islam pula? Perang Islam dengan Islam ni takkan jihad pula. Semua rakus dunia punya. Orang Taliban kata dia jihadis. Mana jihadis? Dia orang bukan perang jihad. Dia orang merampas tanah. Tanah Afghanistan yang dulu dirampas oleh Amerika, dibagi kepada orang Afghan yang lain yang bukan Taliban. Dia orang pun buat kerajaan, buat election.
kan? Siapa nama Perdana Menteri itu? Ada 2 orang berye-ye nak jadi Perdana Menteri. Abdullah dengan Abdul Ghani. Lepas tu dia buat kerajaan perpaduan, join. 20 tahun tau under Amerika menahan Taliban jangan masuk. Taliban buat connection tak masa tu dengan Qatar. Dia banyak senjata, duit. Bila Amerika nak pulang, nak tinggalkan, Trump buat perjanjian kepada Taliban. By May akan keluarkan. Lepas tu Biden terpaksa lah ikut apa yang Trump telah buat. Bila keluar, Trump pula attack Biden. Oh, ini adalah sejarah paling malang negara. Dia yang buat. Dia orang politik. Yang perjanjian Taliban keluar by May 2020, Trump yang buat. Trump kan perangan belakang. Amerika mau 20 tahun punya pelaburan trilion habis begitu saja. Kata dia orang. Biden kata, tak mau hantar. Tak mau perang lagi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, itu bukan jihad. Berye-ye. Serban apa besar memanglah, tak ada orang kalah kat dunia ni melainkan Taliban. Dengan dia punya serban ke bawah dia, kau main lagi. Tengok ketua-ketua dia, semua macam wali muka. Orang semua ditipu, yang itu Islam tu kan Islam tuan. Ini semua orang tengok kerajaan Taliban ni teroris. Sekarang ni menakluk negara orang macam cara Taliban tu tak ada lagi dah. Tak dibenarkan lagi. Dulu boleh lah. Sekarang kau tak boleh ambil negara orang dengan menakluk, tak boleh. Apa yang dibuat oleh Taliban tu ialah zaman dulu punya cara dia tu, masuk dan ambil negara tu. Sekarang tak boleh buat macam tu lagi. Sebab itu bila Israel pergi masuk ambil tanah Palestin, dunia tak terima. Sebagai tanah dia tak boleh. You tak boleh conquer. Kalau macam itu, dunia ni jadi huru-hara. Semua negara pergi takluk ambil negara tu. Tak boleh. Kena pulang balik. Apa yang kau bukan jadi milik kau, walaupun kau dah serang dia. Sekarang ni Taliban tu bukan Afghanistan, bukan milik dia. Dia kena serahkan kepada rakyat tu, buat election. Dia orang buat parti lah Taliban tu, buat parti Taliban Afghanistan dengan parti lain. Pergilah buat undi. Lepas tu siapa menang macam tu lah. Cuba Taliban buat election. Kalau tu barulah dunia boleh terima. Ini serang aja ambil, mana dunia boleh terima. Kalau macam tu nanti mana-mana negara dia orang serang ambil tu ambil. Bukan zaman macam semua dunia kedua Hitler buat serang tu. Ada negara tu jadi milik dia. Dia dulu ambil France semua. Itu semua macam Taliban je lah tu. Menyerang orang, ambil negara orang. Sekarang kita ada United Nations tau. Kita ada mahkamah antarabangsa. Semua kena diselesai melalui itu, baru negara dunia ini aman. Tapi masalahnya hanya sekarang ada veto power. Walaupun ada United Nations, ada semua 6 kuasa besar tu ada veto power. Yang kalau tak setuju kan dia veto, dah tak boleh buat. Ini veto, apa pun tak jadi. Jadi tuan-tuan yang mulai ni cinta dunia datang bila kita simpan duit. Tak mau belanja di jalan Allah, tak mau buat kerja mengajak manusia kepada Allah, tak mau semayang. Kita jadi orang dunia dan amalan kita semua tak diterima, kita punya mati masuk neraka. Menjadikan kehidupan kita dunia hanya sia-sia belaka. Jadi kenapa kita tak tahu maksud hidup kita untuk jadi kekasih Allah? Dan kita kerana itu tidak ikut jalan yang lurus. Kerana itu kita tak ikut orang yang telah diberi oleh Allah taufik jalan lurus, Muhammad SAW. Kalau kita tak ikut Muhammad SAW, sampai mati kita tidak akan berada jalan lurus. Namanya jalan sesat. Bila kita mati, kita akan masuk neraka. Walaupun kita telah mengucap
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tapi kalau kita tak ikut Muhammad SAW, kita tak buat kerja Muhammad SAW, maknanya tak ikut Muhammad SAW, tak buat kerja. Kalau setakat pakai jubah dengan janggut, itu bukan ikut Muhammad SAW. Yang fardu tu kena ikut. Buat kerja mengajak manusia kepada Allah tu mau ikut. Hari-hari di tempatan dan di seluruh dunia. Jadi kalau itu tidak buat, bila COVID ni dah habis nanti, kena buat kerja tempatan dan seluruh dunia. Bagi masa untuk buat kerja dakwah di seluruh dunia, di bandar, di negara, dan bagi masa untuk buat kerja tempatan. Seluruh hidup tak ada rehat daripada buat kerja Nabi Muhammad SAW. Itu baru namanya ikut Muhammad SAW. Yang Allah bagi tahu kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Maknanya itulah kena ikut. Mengajak manusia kepada Allah, tuan. Fahamlah sikit ayat ni. Janganlah buat bodoh macam tak faham-faham. Berpuluh-puluh kali dah aku sebut. Tak mau faham juga. Tak mau faham, terpulang pada kamu lah. Kalau kamu tak nak faham, kamu telah menganiaya diri kamu dengan aniaya yang besar. Okey.